Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi maraton kita, sesi keempat. Kesian juga tengok kita punya ceramah macam penat ni. Okey kan? Okey, malam ni kita bercerita pasal fiqh Riyal wal Baizah. Susunan kita nanti tauhid, lepas ibadah dari segi fiqh ibadah. Sekarang kita bab duit kan, Riyal wal Baizah. Dia sebut duit ni bulat sikit mata. Sebelum kita teruskan, izinkan saya membaca bukan bakal ya terjemahan. Sebab sebut pasal duit ni kita semua lah, termasuk saya selalu kadang-kadang berlumba-lumba untuk kumpul duit, kumpul ni, kadang-kadang kita lupa. Dalam surah Al-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Taqatul Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Maksudnya ayat pertama, yang kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya, yakni harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu masuk kubur. Itu ayat kedua. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Ayat keempat, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak ketika hari kiamat. Jadi ini satu surah yang boleh jadi guideline untuk kita bila kita dalam kesibukan mengejar dunia ini. Penting untuk kita hidup, tapi kita ada limit dia, guideline dia. InsyaAllah mungkin lepas ni insya-Allah boleh uraikan lagi detail bab-bab macam tu. Jadi saya serahkan majlis kepada Kapten Hafiz Firdaus bin Abdullah. Terima kasih tersegar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya ada sikit lagi bateri insya-Allah. Lepas ni dah habis discharge semua nanti. Moga-moga sempat recharge untuk besok pula nanti, insya-Allah ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan merahmati majlis-majlis kita. So, tajuk apa fiqh Baizah. okey. Hanya tajuk semua ni saya lost kat sini. Sebab yang recommend ni daripada buku saya ni, okey, Fiqh Harta, Satu Pengenalan. Ya, saya tulis buku ni berdasarkan kajian saya sendiri. Sebab saya dapati bila kita bicara tentang harta ni, di kalangan umat Islam ada 3 kelompok. Yang pertamanya, harta ni sesuatu yang tercela, sesuatu yang tak baik. Tak payah sibuk-sibuk nak cari banyak-banyak. Yang pergi rumah cari harta ekstra ni semua dipandang sebagai negatif kononnya. Jadi nak kena hidup miskin, tak ada apa semua tu, tak payah cari harta pun tak apa. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain pula yang saya kurang setuju juga ialah mereka yang mengkaji tentang harta, tentang wealth management apa semua tu daripada sistem barat, kemudian cuba mengislamisasikannya dengan nama-nama Islam. Bila kaji lebih kurang saja. Sebab alhamdulillah ayah saya rahimahullah seorang ekonomis dan juga seorang banker. Tapi zaman dia dulu belajar di London lah, belajar England apa semua. So bila sembang cerita apa semua tu, saya dengar-dengar macam sama je, tapi nama lain sikit-sikit tukar apa ke. Ini kawan banker saya hari ni tak ada. Mana Cik Anwar kita? Saya berani lah, saya kata boleh ada, kita senang sikit lah. Mungkin Ada orang kira. Oh ada, okay. Ini jadi pada pandangan saya lah. Mungkin sebahagian itu memang betul-betul Islamik. Sebab satu contoh ya, bila kita kata Islamic loan, yang betul-betul Islamic is a person loan 20 dari Malaysia, RM20,000, dia kena bayar balik RM20,000 je. Bukan RM20,000 dan 1 sen.
Ini satu contoh je. Walaupun yang disebut sebagai qard hasan sebenarnya, pinjaman yang kita kata betul-betul free of riba. Macam saya dulu, alhamdulillah, bila saya mula start kerja, saya nak beli kereta saya nak ketika itu harga dia 63,000. Jadi saya bayar down payment lebih kurang 10,000, 13,000, dan yang ini 50 tu saya loan kepada ayah saya. Dan saya bayar balik lebih I pay 2,000 per month, so exactly after 2 years 1 month cukup-cukup 50. Dan saya rasa itulah yang memang Islamic loan sebenarnya. Okey, bila kita pula macam sekarang ni sistem yang ada di Malaysia sebagai contoh. Okey, dia kata kita beli kereta ni akan ada loan dalam masa 5 tahun, dia calculate value kereta tu dalam 5 tahun based on the rate of 2.55 per year. That rate tu you bayar balik bulan-bulan. Okey, kalau conventional loan macam mana? Conventional pun sama kat 2.55 per year. Baik. Bezanya apa? Bezanya ada akad. Tapi saya ambil conventional loan pun akad juga ada kat orang tu sign persetujuan apa semua tu. Jadi saya tak nampak bezanya di mana. Mereka kata ada akad. Dari tunggu-tunggu bila nak akad tu, ayah cik sign dah lah tu. Jadi tak nampak di mana dia punya Islamiknya tu. Nampaklah kat atas tu Maybank Islamik, CIMB Islamik. Kadang-kadang yang lagi teruja tu yang Islamik tu 2.55, yang conventional 2.50, 2.50. Lagi teruja di situ. Okey, kalau ada beza di situ, tapi okey tak apa, kita ambil juga Islamic loan. So sebab bila kita nak apply tu boleh banding dua-dua apa semuanya. Macam saya tanya lah banker tu, ni kat Malaysia lah, saya tanya, you kata you calculate based on the value of the car 5 years later, but 5 years later value of car is much lower, it's not much higher. And then you're calculating is go up 2.5%, 2.5% every year tu. Itu macam sama je conventional. Jadi lebih kurang yang ada di situ lah yang saya tak nampak lagi. Mungkin kalau ada penjelasan lagi perinci ke apa ke ada ke. Tapi yang saya lihat itu yang dari sudut loannya. Loannya pula pun kita selalu macam membolehkan loan. Macam di Malaysia sekarang ni loan sangat senang untuk beli kereta. You can take 9 years, 10 years loan, 0 down payment to buy a car. Banyaklah orang kita berhutang membeli kereta. Padahal hutang ini sendiri bukan sesuatu yang disyorkan, yang dianjurkan oleh Islam. Kalau terpaksa baru hutang. Kalau boleh elak hutang tu, elak hutang tu. Kita hutang banyak-banyak. Kalau seseorang itu dia hanya ada RM20,000 cash yang cukup untuk beli kereta down payment ni saja, the rest tu dia ambil loan 9 tahun, 10 tahun. Sikap yang betul RM20,000 tu tak apa, beli kereta second hand yang RM20,000. Then you can pay for cash, you don't take any loan. Tu yang pertama. Yang kedua, when you take loan, let's say for 9 years, the value of the car will drop faster than the loan amount in the bank. Sampai-sampai bila kereta tu umur 5, 6 tahun, 7 tahun, dah macam-macam rosak, kita nak jual, harga kereta bila kita jual tu, loan tu lagi tinggi. So we cannot dapat jual kereta tu, but we cannot finish off the loan, we still have to pay lagi. Jadi banyak orang sekarang ni beli kereta 10 tahun, 9 tahun, sonok dapat beli kereta yang bagus. Sadly to say, this happens among Muslim. Bila saya jumpa kawan-kawan saya non-Muslim, especially the Chinese, when they get their first job, first pay, first thing they do is buy a house, or they combine money to buy a house. Malays, Muslim Malays, first thing they want to do is buy a car. Proton tak mau, Pro 2 tak mau. Minimum tu kena Honda, Toyota, sebab sekarang boleh 10 tahun kan, tak payah down payment apa dah. Jadi bila kita nak promote adanya Islamic loan, boleh ambil loan, dia pun ingat dia tengah buat benda yang betul-betul Islamik sebenarnya. Okay, padahal tidaklah sebegitu dianjurkan sebenarnya. Ini beberapa contoh lah. Jadi atas dasar itu, atas dua dasar ini, satu pihak yang mencela harta, dan satu lagi pula yang mengislamisasikan konsep-konsep barat tentang harta. Maka saya pun menulislah, buat kajian dan menulis buku yang tajuknya Fiqh Harta, Satu Pengenalan. Tapi disebabkan hanya ada 45 minit, lebih kurang 45 minit hingga sejam, saya dah bagi mukadimah 10 minit. Sikit lagi saya tak boleh dah tentu banyak-banyak pula. Okey, tapi tak apa. Ala-ala kita di hari Jumaat, okey, khatib ke imam ke selalu akan baca surah ini, ayat ini. Tadi sembahyang subuh pun, pagi tadi di surau pun, imam tu membaca ayat yang berkaitan dengan solat Jumaat. Dan ayat ini satu ayat yang sangat bagus sebenarnya untuk kita renung sama-sama. Dan saya ingin mengupas ayat ini.
Nak sebut menafsirkan ayat ni tak boleh, itu lama kerja. Okay, jadi kita sama-sama mengupatnya, iaitu surah Jumaah ayat nombor 9 dan 10 yang tentang sembahyang Jumaat itu sendiri. Okay, surah Jumaah ayat nombor 9 dan 10. Mari sama-sama kita rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey, apabila Allah SWT memulakan sesuatu ayat dengan ya ayyuhallazina amanu, maknanya kita perlu beri special attention. Al-Quran ni seluruhnya memang untuk kita. Okey, bila ada cerita tentang ya ayyuhannas, orang munafik, orang kafir, ahli kitab, semua tu pun untuk kita. Untuk kita ambil iktibar, jangan jadi macam tu. Tapi kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu ni lagi spesifik lagi. Allah menyeru spesifik pada kita. Okay, jadi mana-mana ayat kita baca start dengan ya ayyuhallazina amanu, kita slow sikit, lebih mendalam untuk mentadabbur. Okay, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumaah. Apabila diseru azan, okay, untuk solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada mengingati Allah. Yang ini untuk solat Jumaat. Bila dikata bersegera, bukan berlari-lari. Okey, sebab dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, apabila kamu sedang berjalan ke solat, ke masjid, lalu kedengaran iqamat, jalanlah seperti biasa. Jangan, do not rush. Terbalik, kita kadang-kadang tengah jalan pergi surau, Allah Akbar, la ilaha illallah, oh lagi. Tak, Nabi kata nanti kamu mendapat pahalanya, tapi hanya sambung apa yang kamu tertinggal. Okay? Jadi begitu. Sama juga macam satu hadis lain, ini amalan sahabat Abdullah ibnu Umar. Dia tengah makan, orang kamar, dia sambung makan. Abdullah ibnu Umar ni satu orang yang sangat mengenali sunnah Nabi SAW dan sangat-sangat ketat, bersungguh-sungguh mengamalkannya. Okey, tapi walaupun dia tak kata ini Nabi buat, tapi yang dia praktis tu kita dapat gambaran beginilah yang sebenarnya dia ajar. Dia tengah makan, kamar tak apa makan. Kita kalau buat kenalan nanti habis. Ya. Tapi penting bila dikatakan fas'au ila zikrillah, maknanya kita shift kita punya attention. Dalam kitab-kitab tafsir dan tafsir Ibnu Katsir apa disebut, maknanya shift your attention from whatever things that you are doing, focus towards the Friday prayer. Okay, stop whatever you are doing, change your focus, change your file ke program in your mind ke apa ke, towards Friday prayer. Kalau kita boleh tambah dalam kita ni, switch off your smartphone. Jangan buka lagi kiranya. Okay, fas'au ila zikrillah wa zarul bai', dan tinggalkanlah, hentikanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Bila dikatakan tinggalkanlah jual beli, berarti sebelum itu dibolehkan membuat jual beli. Ayat ini menarik sebab di kalangan kita orang Islam ada yang berpandangan hari Jumaat hari cuti. Tapi tak, tinggalkanlah jual beli maknanya daripada pagi itu buat jual beli. Okay. Kadang-kadang ada pula yang kata, tengoklah negeri-negeri ni ada, sebab di Semenanjung ada negeri yang cutinya Sabtu Ahad, ada negeri yang cutinya Jumaat Sabtu. Yang Jumaat Sabtu rasa dia lagi bagus sebab dia cuti Islamik daripada yang cuti Sabtu Ahad. Sebenarnya dalam Islam tak ada hari cuti. Tak ada hari cuti, tak ada time tension. Kita bekerja untuk Islam, kita bekerja mencari rezeki apa semua, sekadar yang boleh berterusan. Kalau nak rehat sekejap-sekejap. Ya, jadi macam ayat ini, tinggalkanlah jual beli, maknanya apa? Sebelum azan tu dibolehkan jual beli. Bukannya nak kata sebelum azan tu masing-masing sedang tidur ke apa. Ini sesuatu yang kita perlu ambil perhatian. Okay, yang keduanya, bila dikatakan tinggalkan jual beli, tinggalkan semua jual beli. Sebab di Malaysia kadang-kadang apa yang berlaku, difahami lelaki tinggalkan jual beli, yang perempuan tu boleh lagi. So ada banyak gerai-gerai keliling masjid tu, business still going on. Yang tak faham ke, yang tak tahu hukum apa pun datanglah dia membeli belah apa di situ. Jadi tutup semua. Macam kalau di sini hari Jumaat tutup kan? Okey, alhamdulillah tutup semua. Ya, itu cara yang betul supaya orang dapat fokus kepada solat Jumaat. Okey, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikianlah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Okey, ayat nombor 10. Fa iza quliyatis salatu
Maka apabila telah selesai solat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kamu. Okay, continue balik. Bertebarlah kamu di bumi, wa bataru min fadlillah, dan carilah kamu fadl, keutamaan ataupun kurniaan Allah. Di sini Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita, dah habis solat tu bertebarlah kamu. Maknanya ada banyak business opportunity yang kita boleh kata. It's not only one, tapi bertebarlah. Ada opportunity ni, ada opportunity, ada opportunity ni. Bertebarlah kamu mencari kurnia Allah, mencari keutamaan Allah. Okay, di sini ada satu, kalau harta itu adalah sesuatu yang tercela, yang dibenci Islam, Allah tidak akan menyuruh kita pergi mencarinya. Okay, boleh tangkap kan? Kalau harta itu sesuatu yang tak bagus, sesuatu yang tercela, sesuatu yang dibenci, Allah tidak akan menyuruh kita mencarinya. Tapi di sini lepas sembahyang Jumaat saja, terus pergi cari balik. Tadi sembahyang, sebelum sembahyang pun boleh jual beli. Lepas sembahyang sama boleh jual beli, ataupun apa-apa bisnes yang hendak dicari. Okay, di sini ada petunjuknya. Di mana kalau saya ulangi balik, kalau harta itu sesuatu yang tercela, maka Allah tidak akan menyuruh kita. Okay, tapi bagaimana ciri-ciri seorang Muslim dalam melakukan berusaha mencari harta? Allah menyambung ayatnya, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum, moga-moga dengan itu kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Sekarang timbul soalan, tadi suruh cari harta, sekarang suruh berzikir banyak-banyak, macam mana tu? Siapa-siapa boleh jawab? Saya suka tanya sebelum ditanya. Tadi suruh cari harta, ataupun carilah business opportunity apa semua tu. Sekarang suruh berzikir banyak-banyak pula. Which is which? Bertanyalah sebelum anda ditanya. Sesiapa nak try jawab? Balance. Okay. Kalau tadi saya cerita rasanya, bila dalam banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis suruh berzikir banyak-banyak, maksudnya bukannya kita duduk bersila pegang bagi tasbih zikir saja, bukan begitu. Tapi zikir yang dimasukkan adalah seluruh kehidupan kita, ataupun dalam kes ni, dalam seluruh urusan bisnes kita, kita ingat kepada Allah. Ingat dalam bentuk apa? Maknanya kita tidak lalai sampai lupa solat asar. Jangan bila Zuhur tu, sembahyang Jumaat tu, azan terus pergi, asar azan tak pergi dah. Itu satu contoh. Nombor duanya, kita ingat hukum-hukum tentang jual beli. Jangan kita jual benda yang rosak ke, jangan kita jual benda yang tipu ke, jangan kita jual, kita offer orang ni harga ni, tiba-tiba orang tu mari terus dia cancel, bagi kepada dia pula harga lain. Ya, benda-benda begitu. Sebab dalam bab ini ada satu hadis Sahih Muslim. Okey, Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan. Sekejap ya, saya baca hadis tu penuh. Okay, Rasulullah SAW pernah berjalan melintasi sebuah kedai yang menjual makanan. Maka baginda memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Tidak sebut apa makanan itu, mungkin buah-buah ke apa ke, tapi baginda masukkan tangan ke dalam. Ternyata jari-jarinya merasa sesuatu yang basah, yang ini makanan yang sudah rosak, dah tak fresh ke apa ke. Maka baginda bertanya kepada tuan kedai itu, wahai pemilik makanan, apakah ini? Dia menjawab, ia telah basah kerana terkena hujan ya Rasulullah. Ada makanan yang telah rosak, kena hujan, lepas tu disorok ke bawah, di atas letak yang fresh. Okay. Rasulullah membalas, mengapa kamu tidak meletaknya di bahagian atas, supaya boleh dilihat oleh orang ramai dan mereka mengetahui ia sudah rosak. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan aku. Menipu dalam jual beli. Kita ini bisnes kecil ni, jual gerai je. Tapi barang siapa yang menipu, dia bukan dari golongan aku. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih. Ini satu contoh. Maknanya dalam berbisnes itu, dalam berurus niaga itu, dia ingat pada Allah, dia tak buat benda-benda begini. Dia ingat kepada Allah, dia akan bagi harga yang jujur. Dia tidak tipu saja bagi harga tinggi, lepas tu dia bagi diskaun, orang pun jadi seronok. Ataupun ada dekat cara lain, sorok makanan, kononnya tak cukup stok ke apa ke, harga jadi tinggi. Benda-benda begitu. Jadi kena ingat, berzikir kepada Allah itu bukan semata-mata duduk. Ya, kalau kita baca sunnah Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, yang ada baginda duduk berzikir saja, kalau ada pun yang selepas solat. Yang tu mungkin 5 sehingga 10 minit.
Yang ada pun baginda duduk berzikir beristighfar 70 kali ataupun 100 kali. Itu mungkin 15 minit, mungkin 20 minit. Selain daripada itu, baginda berusaha berdakwah bersama keluarga, bersama para sahabat, berperang apa semua tu. Tapi tidak apalah berarti dalam masa itu baginda lupa kepada Allah. Jadi kita kena ingat, kena tukar fahaman kita tentang berzikir itu sendiri. Bahawa zikir itu bukanlah kita duduk saja dan bermegang biji tasbih pagi sampai petang, petang sampai malam. Bukan begitu maksudnya. Tapi berzikir itu dalam urusan kita. Kerjaya saya sebagai pilot ke, sebagai engineer, disebut sini pun orang minyak. Orang minyak ke apa ke, sentiasa kita ingat pada Allah. Sentiasa nak mulakan sesuatu, kita baca bismillah. Sentiasa kalau tersalah, terlintas benda yang tak baik apa, kita sebut alhamdulillah ataupun astagfirullah. Benda-benda gitu. Sampailah ke malam nak tidur, kita baca doa sebelum tidur. Set alarm nak bangun pukul 3-4 pagi, nak bangun solat. Jadi kita sentiasa ingat kepada Allah. Itulah maksudnya banyak berzikir. Jadi berdasarkan ayat surah Jumaat ini, ayat 9 dan 10, beberapa perkara penting. Yang pertamanya, sebelum solat tu boleh saja berbisnes, bukan cuti. Masa solat tinggalkan semua. Dan yang terbaik tutup semua. Jangan pula yang ada muslimat ke apa ke yang tu. Selepas itu teruskan lagi berurus niaga, mencari kurnia Allah, mencari keutamaan yang Allah ada, dan banyaklah berzikir. Seorang usahawan muslim, seorang yang bekerja sebagai muslim tu, dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu ayat. Ada banyak beberapa ayat di sini. Saya sambung lagi. Bila kita bincang tentang harta, tentang wealth, sebahagian kita ada yang menganggap itu milik kita. Saya punya harta, saya punya duit, saya punya rumah, saya punya kereta. Sebenarnya harta itu semua adalah milik Allah. Kita hanya diberikan tanggungjawab untuk menguruskannya. Kita hanya diwakilkan untuk menguruskannya. Dalam surah Hadid, surah nombor 57, ayat ke-7, Allah SWT berfirman, saya baca maksudnya saja. Kalau yang nak rujuk Quran, surah Hadid ayat 57, ayat yang ke-7, yang bermaksud, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta pemberian yang Allah jadikan kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, serta mereka membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Jadi keyword di sini, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Panjakanlah sebagai harta yang Allah jadikan kamu khalifah, penjaganya, pengurusnya harta tu. Jadi harta tu bukan milik kita. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, dalam sebuah hadis sahih Muslim, baginda bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya yang menjadi harta miliknya tidak lain hanyalah 3. Pertama, apa yang dia makan sehingga habis pada masa perut dia. Yang kedua, apa yang dia pakai sehingga lusuh dah buruk, orang lain pun tak nak. Itu je lah yang dia punya. Dan yang ketiga, apa yang dia sedekahkan, maka ia disimpan sebagai pahala untuk akhirat. Itu je yang confirm, yang permanent. Apa jua selain itu bukanlah hartanya, kerana dia akan pergi, maknanya akan mati dan meninggalkannya kepada manusia. Hartaku, 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 apa semua tu. Padahal sebenarnya bila kita meninggal dunia, kita tidak akan dapat membawanya kecuali amal-amal soleh, especially sedekah yang kita telah sedekahkan. Jadi kita kena ingat, harta ni sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni diamanahkan. Kalau dalam bahasa investment panggil apa? Trust fund, trust manager. Harta tu orang lain punya tu, yang letak beli unit trust tu kita allow. They are supposed to manage the fund. Do something good about it, proper investment apa semua tu. Jadi yang daripada ni dalam Islam maknanya apa? Kita belanja dengan betul untuk keluarga kita, banyak bersedekah. Kalau kita nak simpan pun, apa nak kata, untuk hari tua ke apa ke, pada kadar yang berpatutan. Jangan menimbun-nimbunkan harta. Betul yang saya baca tadi. Jangan menimbun-nimbunkan harta. Kepada ahli keluarga itu sendiri, dalam sebuah hadis sahih Muslim,
Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang dibelanjakan pada jalan Allah, 1 dinar yang dibelanjakan untuk membebaskan seorang hamba, dan 1 dinar yang dibelanjakan untuk keluarga kamu, maka 1 dinar untuk keluarga kamu lah yang paling besar ganjarannya. Okey, provided keluarga kita at that time belum cukup. Kalau keluarga dah ada semua cukup tu, jangan pula kita lebih-lebihan, tapi kita belanjakannya untuk orang lain dulu. Investment in Islam is not we getting rich and richer. Investment in Islam is that all Muslims get richer or have a better life. Ini satu beza dengan antara Islam dan Islam. Kalau yang Western punya investment, you got 1,000, you invest, after that you get 1,500, something like that. You become richer. Investment in Islam is that you are rich, you invest so that other people have a improved level of life, have a improvement in economy. Berkaitan dengan orang lain, aku punya lah, tak. Itu ya sebenarnya investment in Islam. Alright, so itu yang pertama, harta tu kita diamanahkan untuk menguruskannya, bukan milik kita. Milik kita yang apa yang telah kita sedekahkan dengan ikhlas. Kalau ungkit-ungkit lepas tu tak jadi juga. Okay, yang kedua, antara miskin dan kaya. Ini mungkin semua tahu kan? Baginda Nabi SAW bersabda, bukanlah digelar miskin orang yang berkeliling di kalangan manusia meminta-minta lalu diberi 1 atau 2 suap makanan atau 1-2 biji kurma. Akan tetapi yang digelar miskin ialah orang yang tidak menemui kekayaan yang mencukupi keperluannya. Yang ni dah kaya dah banyak duit, pasal tak cukup je lagi. Tidak mengerti kemanakah hartanya patut disedekahkan. Geng, sedekah sikit. Aku tengok semua orang okey je ni, tak pernah nak mix around lah maksudnya. Semua orang kaya je, aku nak sedekahkan siapa ni? Dia tak tahu ada orang miskin langsung. Okey. Dan tidak mahu berusaha, sebaliknya hanya meminta-minta kepada manusia. Ini maknanya contoh-contoh orang yang miskin. Dalam sebuah hadis lain, hadis pertama tadi riwayat Imam Bukhari, hadis kedua juga adalah Sahih Bukhari. Baginda bersabda, bukanlah digelar kaya orang yang banyak bekalannya, akan tetapi digelar kaya ialah orang yang kaya jiwanya. Okey ke? Jadi orang yang miskin ni, kadang-kadang kita biasa dengar orang tu actually kerja okey, gaji okey, asyik komplain je tak cukup duit. Ya, aku tak cukup duit lah, tapi besok dengar pergi cuti Paris pula seminggu. Okay, pergi 1 beg, balik 3 beg. Lepas tu aku tak ada duit lah, tak ada masalah dia. Betul tu, pergi New York pula. Ini dia betul. So dia rasa asyik tak cukup duit je. Ini contoh orang yang miskin. Walaupun dia mungkin ada banyak saving, saya banyak apa, dia sentiasa merasakan tidak cukup. Itulah sebenarnya orang yang miskin. Orang yang kaya ni, dia rasa cukup je. Kita sebab apa? Ada sifat qanaah, sifat cukup, tak payah lebih lagi. Ini salah satu kita panggil fiqh hati yang kita sebut tadi kan. Kita sekalian nas, fiqh hati, sifat qanaah yang sentiasa rasa cukup. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, baginda Nabi SAW mengajar kita satu doa, Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, qanaah, cukupkanlah aku, berikanlah aku rasa cukup terhadap apa yang Engkau rezekikan padaku, dan berkatilah ia, dan gantilah apa yang hilang daripadaku dengan sesuatu yang lebih baik. Ini satu doa. Sebab antara ciri orang yang tidak qanaah ni, saya pun kadang masalah tu juga. Okay, dah ada phone ni, okey lagi ni. Dah ganti Samsung Note 5. Note 5 lah ni, okey ni. Okay. Katakan ada TV pula, dah besar ni. Smart TV 6, keluar Smart TV 7. Nak 7 lah pula. Okay, sebagai contoh sajalah. Okey je ni, tapi nak besar lagi lah tu. Okay. Saya pun ada kat penyakit tu. Okay, kadang-kadang gatal je nak beli yang baru. Lepas tu dah beli tu sebulan, tengok macam sama dengan TV sebelum ni. Kita pun cari yang melengkung tu lah pula. Jadi tak ada sifat qanaah. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang miskin. Okay, rasa macam tak cukup, tak tahu nak sedekahkan ke mana ke apa ke. Orang yang kaya tu, gaji dia mungkin 1,000 sebulan. Okay, Alhamdulillah, saya hidup dengan cara 1,000 sebulan. Tak boleh nak beli kereta, naik motor. Tak boleh naik motor, naik bas. Tak boleh naik bas, tak apa, naik basikal. Okay, saya pergi Beijing, China. Orang naik basikal sampai traffic jam.
Sebab dia punya normal mode of transport banyak situ, naik basikal je pergi kerja ke apa ke. Sampai naik basikal ni pun traffic jam. Okay. So mungkin di Malaysia tak sesuai ke apa ke. Tapi itulah, tak boleh kereta naik public, tak boleh kayuh naik skateboard ke apa ke, cari kerja dekat rumah ke. Memanglah easier said than done, tapi ada sesuatu yang boleh kita buat. Jadi itu yang saya nak ceritakan tentang kaya dan miskin yang sebenarnya. Setengah orang mungkin gaji sebulan 50,000, okey, ataupun kalau ikut currency sini apa-apa, dia sentiasa rasa tak cukup. Itulah sebenarnya orang yang miskin. Okey, ada serta ada orang mungkin gajinya 1,000 sebulan, dia rasa cukup, dia happy, duduk rumah kecil apa saja okey je. Itu satu contoh. Setakat ni okey ke, laju sangat ke apa ke? Okey, antara harta dan keberkatan, yang ini mesti semua tahu. Yang penting bukan yang banyaknya harta, akan tetapi keberkatan di sebalik harta itu. Ya, satu orang Ahmad dan juga Jamal. Ahmad earn RM5,000 a month, Jamal pun earn RM5,000 a month. Masing-masing gaji sama. Tapi Ahmad tu happy, semua cukup, okey je. Yang Jamal ni masih asyik, semua tak kena. Ada yang kereta rosak lah, rumah bocor lah, itu kena repair, itu kena repair ni. Pertengahan bulan dah habis lah. Yang Jamal tu yang ni mesti ada extra, jangan sikit. Itu kenapa tu? Ini bergantung pada keberkatan harta. Dalam hadis bab ini ada satu hadis Nabi SAW, Sahih Bukhari juga. Okey, seorang sahabat yang bernama, sekejap. Okey, cara tersebut pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW pada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu, yang bermaksud, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Kiasan maksudnya amat indah dan menarik perhatian manusia. Maka sesiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, diberkati baginya harta itu. Sesiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang sesak, tidak diberkati baginya harta itu. Sebagaimana orang yang makan namun tidak kenyang. Ketahuilah tangan di atas yang memberi itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah. The last part tu kita biasa dengar, the first part tu jarang-jarang. So harta yang tidak diberkati ni seperti mana makanan yang tidak diberkati. Makan, lapar juga. Jadi sangat penting kita mencari harta yang berkati. Macam mana tu? Kita mencarinya dengan jiwa yang lapang. Jangan kita dengan sangat tamak, sangat buluk. Bila kita tamak, buluk, ada ke pertama buluk? Tamak lah kiranya, maka kita akan mula macam apalah bahalah haram ni, kalau tepi lah. Yang ini ni sama-sama biarlah, tak apalah. Gitu. Tapi kalau kita jiwa yang lapang tu, kita akan lebih steady. Kita menilai, analisa yang ini ni ada syubhat apa situ, saya tak nak ada. Yang ini ni crystal clear, halal apa semua, yang ni saya ambil lah. Jadi begitu tu. Kalau jiwa tu sesak ke, sempit ke, apa nak harta, semua boleh. Halal haram itu kemudian ada fikir. Okay. Macam pagi tadi bila kuliah bersama dengan kanak-kanak yang teenagers tu, saya bacakan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, kedua-dua kaki anak Adam tidak akan melepasi Allah pada hari akhirat kelak, melainkan dia ditanya 4 soalan. Pertama, tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Yang kedua, masa mudanya, bagaimana dia gunakan. Ketiga, hartanya, dari bagaimana dia memperolehinya dan bagaimana dia membelajarkannya. Dan ilmunya, bagaimana dia memanfaatkannya. So Allah akan tanya kita harta kita ni, bagaimana kita mendapatkannya. Saya kena soal sama Allah ni, soalan bocor dah awal ni. Saya berjudi lah, apa ke, minta-minta, tidaklah. Bagi contoh, saya berjudi, bagaimana kamu belanjakannya? Saya pergi judi lagi. Sebab judinya dia adiktif. Dapat harta dah menang sikit, nak try lagi, pergi menang lagi, akhirnya kalah gitu. So ini 5 soalan bocor yang pasti akan ditanya oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak. Hadis tu, soalan kedua tu kan, masa mudamu bagaimana kamu menggunakannya. Sebab bila masa muda, teenager semua ni banyak dibazirkan dengan benda-benda yang sia-sia. So hadis ni saya biasa tanya, saya biasa sampaikan kepada pepilot-pepilot saya yang muda-muda ni, moga bagi motivasi kepada mereka.
Seorang tu dia lagi apa nak kata, suka bertanya sikit kan, critical thinking kan. Dia tanya pula, Captain, kalau orang tu dia kutung Dr. Wheelchair, tak ada kaki, dia macam mana, tak payah kena soal kan? Boleh lepas terus ke? Saya kata tak, yang dua kaki anak Adam tu macam satu kiasan lah. Berarti semua orang pasti akan ditanya. Bukanlah kata orang yang kutung tak akan ditanya. Ya. Tak apa, kita sampaikan kalau orang muda ni dia tanya lebih sikit, kita bersangka baiklah dia tanya sebab nak faham, bukan nak memperkotak-katikkannya. Okey, itu tadi tentang harta yang diberkati. Boleh ke lagi? Sekarang ni semua okey ya? Okey, tadi harta dan keberkatan, sekarang harta dan ketakwaan. Sifat takwa kita, di mana Allah SWT berfirman, ini ayat ni orang suka gantung kat kedai, kat gerai. Ayat 1000 dinar kita panggil. Tanya apa maksudnya, tak tahu. Amalkan tak tahu. Apa ayatnya tu? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Okay, surah Al-Talaq, surah nombor 65, ayat 2 dan 3. Maknanya kita, bila kita bertakwa kepada Allah, takwa tu ini selangkah barrier yang kita nak menjauhkan diri daripada azab Allah. Okay, bertakwa kepada Allah itu ada banyak definisi apa ke, tapi perkataan takwa itu sendiri macam ada barrier. Ada hadis satu, bahagia ketika perang, ketika itu musuh sedang hebat menyerang. Hadis Sahih Muslim tak silap saya. Hebat menyerang, tetapi sahabat cerita dalam kehebatan dikena serang tu, yang paling berani sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ke depan, lawan balik. Dan kami pun menyuruh berada di belakang baginda dan menjadikan baginda sebagai takwa. Kita baca apa pula hal ni? Tak, maksudnya sebagai macam benteng, dinding. Okay. Sama juga bila kita kata bertakwa kepada Allah, kita seolah-olah membina satu dinding yang dengan itu dapat menjauhkan kita daripada neraka. Bagaimana nak jauhkan? Kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang dan kita lakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Bila kita melakukan tu sungguh-sungguh, maka sebagaimana janji Allah di sini, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar apa-apa kesukaran yang dihadapinya, dan yang penting sekali, memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Tak pula terfikir pun tiba-tiba ada peluang kerja kat sini. Saya kat Malaysia tu kerja teruk betul. 8 pagi sampai 5 penat. Pukul 10 malam, tu dia. Kerja teruk. Lepas tu nak kena keluar rumah 2 hours before. Pukul 6 kena keluar. Hampir pukul 10 sampai rumah pukul 11. Tak sempat jumpa family apa semua. Kerja teruk, tapi tak apa, tetap bertakwa kepada Allah. Lalu Allah memberikan dia jalan keluar. Tengok-tengok ada peluang kerja di sini yang lebih baik ke, lebih relax ke apa ke. Kerja tak kerja, mencari rezeki tak cari, tapi much better daripada yang dulunya. Itu sebagai satu contoh. Okey, antara redha dan dengki. Kenapa saya sebut ni? Sebab di kalangan segelintir manusia ada yang dengki. Dengki ni maksudnya membenci kebaikan yang ada pada orang lain. Dia dengki bila lihat kawan dia tu lagi kaya. Dia dengki bila dia lihat classmate dia dulu, coursemate dia dulu zaman universiti, rumah lagi besar. Dia dengki kawan sekampung dia dulu, jawatan kat office sekarang lagi tinggi. Jadi dia membencinya. Padahal kalau dia mengetahui secara hakikatnya, benda-benda ni semua ialah rezeki daripada Allah SWT. Allah memberi rezeki pada sesiapa yang dikehendakinya, melapangkannya, menyempitkannya, dan masing-masing telah ditentukan kadarnya. Kalau orang tu lebih, Allah yang bagi dia lebih. Kalau orang tu kurang, Allah yang bagi dia kurang. Lebih tak semestinya lagi bagus sebab ujiannya lagi besar. Kurang tak semestinya tak elok sebab dia lagi relax. Ya, bila kita lihat orang tu harta lagi banyak, kita tumpang gembira. Apa orang putih kata? We are happy for you, I am happy for you. Saya sekali dalam Islam tak pula berarti lagi dengki. Buka gerai sama-sama kan, jual nasi paprik, daging merah apa semua tu. Yang ni gerai A, gerai B. Gerai A laku, gerai B dengki. Pergi cari tukang sihir apa, bagi sihir sikit kan gerai ni. Sama-sama Islam, sama-sama gantung ayat 1000 dinar. Tapi tengok ayat tu lagi dengki, lagi laris. Bukan dia nak bagi sedap lagi masakan dia. Dia pergi cari apa orang boleh buat-buat ke sihir apa, hang sihir sikit gerai A ni supaya dia tak laku. Itu maksudnya dengki di situ. Jadi kita kena faham kelebihan kekurangan tu Allah SWT yang tentukan.
Jadi jangan kita dengki, kita tumpang gembira. Ya, kita tumpang gembira, kita apa nak kata, kalau boleh sebut redha ke apa ke, tak apa, happy. Orang ni masing-masing dengan apa nak kata rezeki yang Allah tentukan. Ya, macam saya datang di sini, sempat juga pergi ke rumah beberapa sahabat, saya tengok rumah-rumah baik, alhamdulillah. Saya tumpang gembira sama. Sampai saya lihat, wah sini semua rumah besar-besar ya. Walaupun design ni semua 4 segi je, tapi tak apa, kita tumpang gembira. Okey, jangan pula, aku boleh nampak hari ni rumah dia besar, tapi nak duduk dekat dia tu. Ya, jadi jangan dengki. Dengki itu bermaksud membenci kebaikan yang ada pada orang lain. Dalam bab dengki ini, hadis Nabi yang biasa kita dengar, Sahih Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna ataupun tidaklah beriman seseorang itu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya, seagamanya, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hanya kalau dia suka nak hidup senang, dia pun senang tengok kawan dia pun hidup senang. Jangan saya dia nak hidup senang, tengok kawan hidup senang, aku menyampah pada dia ni. Apa masalah dia? Tak ada masalah pun, dia buat kerja jujur apa semua, okey lah tu. Okey? Okey, jangan menjadikan harta sebagai tuan. Okey, dalam bab ini ada satu hadis Nabi SAW, pendek saja. Hadis Sahih Bukhari. Celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Kenapa? Sebab ada segelintir manusia yang menjadikan harta itu sebagai tuannya. Dia ikut je apa yang berkaitan dengan harta. Kalau katakan dia buat investment dalam unit trust, unit trust tu harga apa hari ni naik, dia pun happy je. Padahal tengok surat khabar je, bukannya dia ada, he is not actually holding the money, tapi dia tengok harga unit trust tu naik, dia happy. Minggu depan harga unit trust tu turun, dia dah bad mood apa semua tu. Kalau dia ada saham, katakan saham dia naik, dia pun happy. Saham turun terus, tak bagus, tak seronok, bad mood, marah semua orang. Jadi dia punya kehidupan tu sangat terikat dengan tu. Jadi dia harta tu sebagai tuannya, dia ni jadi hamba. Jangan kita jadi macam tu. Jadi Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Ada masa lagi? Sampai penat. Okey, saya ni lompat-lompat sikit lah beberapa ayat Quran atau hadis-hadis yang penting. Okey, tadi jangan jadikan harta sebagai tuan. Sini pula, jangan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Ada kita kata pepatah apa? Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Sama juga. Hidup untuk harta, harta untuk hidup. Mana satu tu? Dalam bab ni ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Saya bacakan maksudnya. Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Okay. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah menjadikan kefakiran dekat pada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, semua bercerai-berai, haywire, berterabur apa semua jadi, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya. Sekadar itu sajalah. Ya. Jadi hadis ini sangat penting. Sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, apa yang dia buat, apa yang dia tak buat, dia fikir akhirat ni ada manfaat tak, ada keuntungan untuk aku tak pada hari akhirat nanti. Bila dia buat sebegitu, Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, sentiasa cukup, sentiasa lapang, sentiasa happy, menghimpunkan baginya segala urusannya, everything is under control, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Tak minta pun dapat job offer, tak minta pun dapat offer lagi. Macam satu something. For example lah. Sebaliknya, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, semua dikira tentang dunia je, akhirat tu nantilah pension nanti, nantilah umur 60 nanti. Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, sentiasa tak cukup, sentiasa, tadi kita bincangkan orang kaya, orang miskin sebenarnya,
Orang miskin ni sentiasa rasa tak cukup, memisah-misahkan urusannya, semuanya berterabur. Dia sibuk buka syarikat ni, semuanya berterabur. Macam mana dia management tu? Dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya. Dia buat macam-macam pun, banyak tu saja dapatnya. Allah tak bagi ekstra kepadanya. Ya, jadi hadis ini sebagai motivasi kepada kita, kepada saya juga, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Dunia ni orang kata tempat bercucuk tanam, kita meraih hasilnya di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, antara harta dan dakwah. Kita nak banyak berdakwah apa semua tu. Di sini Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada harta kekayaan yang bermanfaat sama sekali untukku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Ketika mendengar pengakuan ini, Abu Bakar menangis seraya berkata, aku dan hartaku hanyalah untukmu wahai Rasulullah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. So Nabi sendiri SAW mengaku bahawa tidak ada harta kekayaan yang bermanfaat baginya. Bukan untuk Nabi buat kasar ke, kuda banyak-banyak ke apa ke, tapi untuk tujuan dakwah, tujuan jihad fisabilillah, sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Ya, saya sendiri bila terlibat dalam bidang dakwah ni, penulisan ke, kuliah macam ni, ada juga kawan-kawan yang memberi cadangan, tak payahlah kerja pilot, berhenti kerja jadi full time writer, full time pendakwah, tak payahlah kerja pilot ni. Okey, saya pula berbeza pandangan. Saya kata kerja pilot ni penting untuk dakwah, sebab melalui kerja pilot ni saya ada income yang berpisah daripada kerja dakwah. Kenapa? Begini, katakan saya seorang pendakwah, tapi saya jadikan dakwah tu sebagai saya source of income. Ada satu masjid A panggil, okey, Brother Hafiz bagi kuliah, tapi jangan sentuh ni, jangan sentuh ni, jangan sentuh ni, jangan sentuh ni. Saya pula fikir, kalau saya sentuh, nanti lepas ni tak panggil dah. Sekali panggil dapat RM200. Tak kena panggil dah, rugi RM200. Okey lah, I follow lah your rules. Okey, pergi masjid ni pula, okey, you cakap ni, yang ni jangan cakap, yang ni jangan cakap. Habis ni rugi lagi RM200. Sebab this is my income, so I need to talk on what they want me to talk. It is not that the truth whatever, but I talk on what they want me to talk. Berbeza kalau saya ada income sendiri, boleh cakap benda ni salah, benda ni bid'ah, benda tu. Saya tak kisah, tak jemput dah mana ni, tak apa, it's okay. Sama juga bila saya menulis buku, alhamdulillah saya tidak minta royalty daripada penerbit. Okay, semua buku saya tidak minta royalty, saya minta harga buku itu direndahkan. Sebab banyak mana royalty yang kita ambil, penerbit hanya adjust harga buku belakang saja. Okay, sebab kadang-kadang kita tengok setengah buku kan, 200 pages, ada yang RM20. Buku ni pula 200 pages, RM25. Apa pasal? Beza harga beza. Ianya bergantung banyak mana royalty penulis tu minta. Saya pula tak minta royalty. Okey, bahagian depan ni, semua buku-buku saya kalau baca bahagian copyright tu, ditulis apa tau? Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin dengan apa jua cara untuk tujuan komersial. Tapi yang sebelum tu dianjurkan buat salinan. Sebab setengah tu dia orang nak buat fotokopi ke, certain chapter saja ke apa ke, boleh saja. Kemudian buku saya ini, dalam website saya hafizfirdah.com, the full book ada dalam tu. Kalau dia orang siapa nak print ke, nak edar ke, nak forward boleh saja. Dan saya pun alhamdulillah Allah temukan dengan penerbit yang juga bukan money minded. Dia pun tak kisah, the whole book dekat website freely available. Jahab Besar nama penerbit, bosnya Encik Jahabar, seorang tabligh, selalu keluar apa semua tu. Dan dia juga seorang yang buka syarikat untuk terbitan ni lebih kepada berdakwah, bukan kerana bisnes. Sebab saya sendiri alhamdulillah bila banyak menulis ni, ada publisher lain yang approach. Saya tanya dia, saya nak buat copyright ni, dia baca ni boleh? Tentu tak boleh. Saya dah letak buku saya kat website, tak boleh. Kami saja yang pegang buku tu, kami saja yang buat apa semua tu. Saya tak mau. Okay, walaupun Jahab Besar ni dari sudut marketingnya dia slow sikit, dia tak agresif macam sama ada penerbit. Tapi dari sudut kita nak apa nak kata banyaklah manfaat-manfaat ni yang lain. Itu sebagai contohnya.
Sebab kita kata apa ya? Yalah, boleh, buku agama ni bukan laris macam buku Harry Potter. Okay, lepas tu bila kita dapat royalty pun dapat duit, pergi beli note 4. Habis je kan duit tu. Ni note 3 kan, okey je. Jatuh-jatuh tak besar pun. Dapat dia lagi tu, pergi beli note 4. Dapat lagi tu, pergi tukar pula S6 ke iPhone 6 lah pula. Habis je kan duit tu. Tapi kalau kita ambil royalty, kita mengharapkan pahala daripada Allah, insyaAllah ianya berkekalan insyaAllah sehingga ke hari akhirat. Menjadilah ilmu yang dimanfaatkan. Imam Syafi'i ada minta royalty tak? Kita Al-Um. Imam Nawawi ada minta royalty tak? Matan Arba'in, Hadis 40, Riyadus Salihin. Ada tu fikir tak? Imam Bukhari ada minta royalty tak? Tapi pahala mereka daripada Imam Bukhari 256 sampai sekarang berterusan. Semua orang baca, semua orang jadi reference. Imam Ibn Hajar Asqalani mensyarahkan Sahih Bukhari ada minta royalty tak? Tapi daripada kurun ke-9 852 Hijrah dia meninggal sampai sekarang punya banyak penerbit. Macam-macam penerbit ada, macam-macam muhakkik ada, yang apa, yang editor dia, yang explain lafadhi footnote ke takhrij hadis ke, macam-macam penerbit ada. Tapi bila kita minta royalty, satu company itu sajalah. Okey, itu kalau kita fikir ya, kita nak buat pelaburan apa ke, cuba lihat imam-imam kita dulu tulis buku tak ada royalty. Kita sekarang tulis buku kecil je minta royalty punya banyak. Ya, ada pula buku sekarang ni menjadi kaya dengan menulis buku. Kita terus nak jadi kaya. Ada orang kadang-kadang datang approach saya, kata saya pun nak try tulis buku. Bagus-bagus. Buku ni kita dapat jadi kaya kata. Itu soalan kedua dia. Yang dia fikir itu je. Macam mana kita nak minta royalty kan? Itu saja yang dia fikir. Dan kalau nak dia apa dia kata, nak tulis buku jadi kaya, tulis buku Fardhu Ain, mesti laris. Ataupun buat buku kecil-kecil, buklet surah Yasin, mesti laris. Tulis buku macam ni memang slow. Kena pula ada free online, lagi slow. Sebab orang suka baca free je kan. Download, simpan dalam phone, boleh baca bila-bila dalam public transport ke apa ke. Okay, jadi di situ tu adalah bezanya sama ada kita nak apa yang sebut tadi ya, harta tu sebagai dakwah. Katakan saya tak ada kerja, saya berhenti kerja daripada jadi pilot. Jadi saya akan menjadikan dakwah tu sumber kerjaya saya. Tulis buku mula nak minta royalty. Tulis buku mula nak pilih topik yang komersial. Sebab ada penerbit kadang dia approach saya, kadang saya yang approach dia, tanya bagi tajuk ni, dia orang jawab apa tak? Tajuk tu tak komersial lah, kami tak mahu. Buku ni tak komersial lah, kami tak mahu. Dia nak komersial tak komersial saja. Tak kisah betul ke salah ke. Kadang kita tulis buku macam ni kan, footnote banyak. Footnote ni orang tak nak beli kata, tak, dia punya commercial value low. Taklah kita nak sampai ke ilmu, tak apalah kata, tu cari yang penerbit lain, kami nak yang ada commercial value sikit. Sebab orang kita bila beli buku agama, macam saya sebut tadi, dia nak macam bedtime story book. Senang dia baca, tak mau ada footnote, tak mau ada penjelasan lanjut ke apa ke, banyak-banyak dalil. Cerita ringkas sudah. Jadi di sini saya nak tenangkan, harta tu sebenarnya penting untuk dakwah. Okay, tuan-tuan ni semua pun ada harta, dengan harta tu dapat organize majlis-majlis ilmu ni. Katakan kalau tak ada harta, tak boleh pula, masing-masing duduk diam je. Okay, jadi jangan salah faham. Kononnya harta ni tercela, harta ni sebenarnya dapat membantu dakwah, dapat juga membantu kalau kita ada NGO yang membuat misi-misi macam Mercy ke apa semua tu, kita dapat memberi sumbangan apa tu. Jangan yang non-Muslim saja, bila berlaku musibah mereka yang laju. Kita punya NGO nak bergerak, tak ada orang nak sumbang. Yang banyak orang sumbang ialah memberi hukum. Tu musibah jatuh sebab kaum tu banyak bukan salah. Allah mengazab mereka pada muka. Itu kadang-kadang ciri kita. Okay, harap tidak di sini. Okay. Bila berlaku musibah, jadilah kita orang yang pertama sekali. Kadang-kadang kita tak ada kepakaran, tapi kita ada extra duit untuk kita sumbangkan untuk NGO ini melakukan bantuan. Okey, apa ni? Tidak mencari harta dengan cara yang batil dan zalim. Di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Surah An-Nisa ayat 29.
Apa cara yang batil? Contoh yang paling banyak berlaku ialah dengan cara riba. Okey, bagi pinjam pada orang lain 10,000, minta balik 11,000. Okey, service charge bukan riba, service charge. Okey. Riba kita semua faham lah maksudnya tu. Dua, dengan cara menipu. Okey, handphone ni bagus ni, Note 4 ni actually. Tengok orang tak tahu beza Note 3, Note 4. Saya bagi contoh lah sebab benda di depan saya kan. Ataupun kita jual benda yang dah rosak apa, dia tak bagi tahu ni masih elok, saya baru pakai sebulan je lagi, padahal ada defect apa dalam tu, dengan cara menipu. Okay, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain justru tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang dalamnya memiliki kecacatan, kecuali dia menjelaskan kecacatan itu kepadanya. Okey, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang dalamnya memiliki kecacatan, melainkan dia menjelaskan kecacatan itu kepadanya. Katakan kita ada rumah di sini, kita dah habis kontrak kerja di sini, nak balik di Malaysia, rumah tu kita nak jual. So ada kawan mari tengok, oh this house perfect, tip top, nothing wrong. Padahal ada yang bocor sana, ada electric short circuit sini apa semua. Kita rumah ni macam they will find out sooner or later, let them handle lah. Yang penting rumah ni semua okey, all in one piece. Tidak dihalalkan begitu. Sama juga kan kita nak jual kereta, padahal yang rosak tu rosak ni, kereta ni tip top. Orang tu beli kemudian dapat tahu aircon dah tak betul, macam-macam kerosakan yang lain lah. Ataupun kita pakai kereta 3 tahun tak pernah servis, mana orang tahu? Hari kita nak jual tu baru kita pergi servis. Orang tu tengok minyak, oh mana gold lagi ni, okey lagi ni. Ya. Okay, cara lain yang dilarang ialah perjudian. Kita tahu rasuah juga dilarang. Okay, rasuah ni apa beza rasuah dengan hadiah? Okay, Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar menceritakan, Abdullah bin Amr menceritakan, Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis Sunan Tirmizi. Dalam satu hadis lain riwayat Imam Bukhari, dalam kitabnya Adabul Mufrad, salinglah memberi hadiah, nescaya kalian saling mencintai. Saya bagi hadiah, bukan rasuah. Jadi apa beza rasuah dengan hadiah? Tanya sebelum kita tanya. Okey, mengharapkan imbalan. Okey lagi. Okey, definisi yang saya kaji, saya tulis dalam sini. Rasuah ialah harta yang diberikan sebagai hadiah kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau pekerjaan yang melibatkan kepentingan orang lain. Kepentingan orang di sini boleh merujuk pada kampung ke, bandar ke, komuniti ke, pejabat ke, syarikat ke, apa ke. Okay, saya bagi contoh, kalau kita di pejabat, ada Pak Gad di situ yang dia jaga mesin, kalau ada pakai lagi lah punch card tu. Okay, dia tengok siapa yang bagi, siapa tak bagi. Kita pun satu hari bagi dia hadiah nasi lemak je ke apa, bagi datang kan, bagi dia nasi lemak, supaya dia pun kita buat kawan dengan dia. Hari lain aku call dia lah, geng, tolong punch card aku datang lambat sikit pukul 10, tolong masukkan kad ke 8. Asalnya nak bagi hadiah, tapi sebab dia ada orang yang ada kepentingan, yang ada kaitan dengan kita, asalnya yang kita kadang bagi hadiah adalah hati ni, I scratch your back, I scratch my back lah. Ada orang tu tak suruh lalu belakang pun, Pak Gad tu okey, jujur macam tu. Kita pula bagi dia nasi lemak, esok bagi bihun, lusa telefon, hari ni lambat sikit, lambat tadi tengok bola, ni tolong punch sikit kat tu. Okay. Jadi tu rasuah kan itu tu. Okay. Memang bagi hadiah bagus, saling memberi hadiah, tapi kena bezakan, sebab kadang-kadang dia very grey area antara hadiah dengan rasuah. Ya, rasuah ni orang yang tu ada kejayaan, ada kepentingan bagi kita. Walaupun kita tak expect apa-apa dengan dia, tapi mungkin later ke 1 year, 2 months, 2 years later ke apa ke, kita akan macam ada sesuatu nak minta daripada dia. Dan kita mengharapkan kerana hadiah yang kita bagi 2 tahun lepas, dia akan tolong kita. Di situ jadilah rasuah. Okay, macam
Adik saya pun orang minyak. Dia dulu dengan Exxon, ada Exxon, something like that lah. Okay. So dia kerja bahagian in charge of, dia kata supplier datang bagi barang-barang spare part tu untuk guna dekat pelantar tu, boleh ke tak. So adalah supplier, dia ni datang offer bagi katalog, kami punya screw, kami punya valve, kami sekali kerja Rolex. Supplier tu pula kata, you take our product or not, this watch is for you. Tak kisah apa lagi. No, thank you. Esok pula supplier lain yang datang, yo, we got this valve, this valve. Tapi dengan benda lain pula. Kadang dia lain tak tahu bagi apa, gelang emas pun dia ingat bagi. Dia ingat lelaki pakai ke apa ke. Jadi itulah, apa nak kata, hadiah ke rasuah itu dah nampak lebih lah pada rasuah yang tu. Tapi kadang-kadang kerjaya situ tu bila dia katanya, ini ni you take it or not, this is for you. Tapi kita tahu lah dia cuba nak merasuah kita di situ. Jadi produk dia tu mungkin tak bagus apa, tapi sebab dia bagi aku Rolex, tadi bagi aku Casio, aku ambil dia ni produk lah, kita pun approve yang ni sebagai spare part. Nanti ada. Ya. Okey. Antara harta yang diharamkan ialah harta daripada perkara yang haram hukumnya. Okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, khinzir dan patung. Kita tak sembah patung, tapi kita juga dilarang buat bisnes jual beli patung. Tadi pagi kita bincang bab khinzir, saya dah sentuhkan kita dilarang apa nak kata, makan khinzir, dan kita juga dilarang buat bisnes khinzir. Kita tak makan, tapi saya buat bisnes je, pelihara apa semua tu, kemudian saya jual khinzir. Yang itu pun dilarang sebenarnya. Okey, dilarang juga penjualan arak. Tak minum, tapi saya jual je. Saya kerja je kedai ni je. Tak boleh juga sebenarnya. Okey. Sama juga bahawa Rasulullah SAW sebuah hadis lain melarang hasil penjualan anjing, zina dan upah bohong. Okey. Harta anak yatim kita semua tahu, dan harta apa nak kata yang terakhir dalam bab ini ni, satu benda ialah harta itu tidak boleh membeli segala sesuatu. Contoh yang paling baik, harta tidak boleh membeli persatuan umat Islam. Okey, satu ni ayatnya surah Al-Anfal ayat 63, di mana Allah SWT berfirman, maksudnya, dan Allah yang menyatu padukan di antara hati mereka, yakni orang-orang yang beriman itu, kalaulah engkau membelanjakan segala harta yang ada di bumi, nescaya engkau tidak akan dapat menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi harta ni ada limit dia apa? Certain things cannot do, especially menyatukan kita umat Islam ini. Ya, jadi di situlah saya go through secara laju beberapa perkara yang merupakan bab pertama dalam buku ini secara umumnya tentang harta tu. Bab pertama. Ada lagi fiqh jual beli, fiqh menyimpan, fiqh pelaburan, fiqh pinjam meminjam, apa semua tu. Kena panggilan air ni. Okey, dah tidak. Jadi kita bukalah pada pandangan soal jawab kamu. Okey, kalau ada SMS, sila guna nombor yang sama, nombor yang petang tadi. Saya buka majlis untuk soalan. Tadi Gavin cakap pasal orang yang jaga kontrak tu. Okey. Tapi macam mana pula si orang yang nak bagi, tak apa, I bagi ni Rolex punya. Rolex pula. Rolex. Dia bagi, tapi company yang bagi tu memang terbukti barang dia bagus. Tapi dia macam mana tu? Komen. Dia barang bagus kan dia? Memang best kan? Dia memang tak bagus lah. Tengok jam. Tapi dapat Rolex Rolex. Okey, bagaimana soalan tadi, bagaimana
orang yang datang nak minta tender untuk projek sesuatu ke, dia bagi hadiah Rolex. Dan kebetulan produk yang dia offer tu apa tadi, skru, waf, benda-benda apa semua tu memang bagus. Bila dia banding dengan semua-semua tu, yang tu memang yang terbagus. Tak apa, kita accept, tapi Rolex tu kita bagi balik kan. Hadiah. Tadi juga, tadi tengok juga. No gift policy. No gift policy. Ada kena accept the product that is supplied by your company, but the Rolex, please take it back. Okay. Kena bagi balik kat Ali Hamid. Mungkin bagi government tak government. Alright. Saya nak tanya sikit pandangan. Daripada segi mencari rezeki tu is clear. Maknanya seorang Muslim tu memang bukan saja disarankan, malah diwajibkan untuk mencari rezeki. Walau bagaimanapun ada mencari rezeki ni maknanya ada banyak level. Maknanya you can spend like 8 hours a day untuk mencari rezeki. You can spend 10 hours a day untuk cari rezeki. You can spend 16 hours a day. Maknanya the entire your waking hours untuk cari rezeki. Jadi dari segi balance-nya tu maknanya umat dalam maknanya umat Islam nak mencari Islam, nak umat dia ada duit, berharta. Jadi macam mana cara nak balance? Pada masa pertama ada juga tanggungjawab lain. Contohnya kalau kita cari rezeki 12 to 16 hours a day, confirm nak buat masa untuk berdakwah dan sebagainya itu akan kurang, atau masa untuk menuntut ilmu. Jadi what is the best way to strike a balance? Untuk orang yang macam contohnya mencari atau makan gaji contohnya, mungkin mudah sikit, okay, your working hours. Tapi even working hours pun ada overtime, ataupun dia nak promotion dia lebih. Tetapi mungkin lebih lagi sukar untuk orang yang cari rezeki sendiri, yang company sendiri sebagainya. Jadi macam mana approach untuk kita strike a good balance? Jadi soalan yang baik. Kalau dapat saya ringkaskan, how do we have a good balance between working hard to obtain rezeki, and also family time. And also family time, atau that dakwah time for the umat, time for the family, time for the untuk bekerja juga. Tak ada cara mudah, melainkan kita ni kena betul-betul sedar bahawa working won't give you a happy life. Okay? Sampai-sampai ada yang berkata, saya pernah baca satu kes tu, di mana ada satu orang tu, dia memang sangat rajin bekerja, selalu depan meja dia, selalu depan komputernya tu. Sampai satu hari tu dia sakit jantung dan meninggal dunia di kerusinya itu, tapi dalam keadaan duduk. Orang duduk biasa jalan-jalan, nampak dia, tapi tahu dia suka rajin kerja, so biar je lah, kalau high pun dia tak layan sangat pun. Tak ada yang merasa yang sebenarnya sudah pun meninggal dunia sampai the next day kan pun begitu. So if you work so hard, people don't notice you sangat. Okay, jadi kita kena ada balance. Okay, how to do it bergantunglah pada kejayaan masing-masing ke apa ke, where you stay ke. Kalau macam di Malaysia, di Lembah Kelang tu, the traffic jam is so bad. Okay, start kerja 8.30, kena keluar rumah 6.30. Saya mungkin alhamdulillah kejayaan saya begini, tapi saya dapat lihat bagaimana pagi-pagi pukul 6 mereka sudah keluar, jiran-jiran saya pun semua tu. Pukul 9-10 malam baru balik. Pagi-pagi pukul 6, anak tengah tidur lagi, dukung, letak dalam kereta pergi hantar nursery. Balik bila ambil anak tu dah tidur balik. Okey, bawa balik. Jadi saya hanya dapat tengok sajalah. Jadi begitu kerjanya, bila tanya apa, I work. Kadang duduk Shah Alam kerja dekat Ampang. Dia sampai jauh begitu tu. So the amount of traffic jam, your life wasted 2 hours going, 2 hours coming back in the car. Okay, kaki sebelah lagi kuat. Sebab apa? Dia tekan clutch. Nak beli auto tak mau, masih duit. Okay. Jadi apa nak kata, memang tak ada cara mudah ke apa ke, tapi memanglah kena cari balance between work, family time, and also time that you can spend for the ummah. Okay, apa-apa yang kerja-kerja kebajikan kita boleh buat. Sebab kalau kita lihat yang non-Muslim ni sangat rajin dalam kerja-kerja yang NGO ke, kebajikan ke apa ke. Yang Muslim ni mungkin ada, saya tak nampak sangat tu. Okay, ya mungkin ada tapi belum jelas terpampang lagi kot. Jadi tapi kita kena ada juga yang volunteersnya apa semua tu kena ramai lagi. So
Bila kita kata yang mereka ni yang non-Muslim tu banyak volunteer, dia bukan nak kata mereka tu jobless. Macam saya pernah pergi dentist, he's a Indian, tapi Christian Indian. Pergi dentist tu, saya nampak dekat wall tu ada besar. Every Sunday dia bagi date lah, first and third week, every Sunday free dentist clinic at so and so church. Minggu pertama ni church ni dia bagi free. Minggu ketiga ni saya tanya macam mana, bawa lah alat-alat apa semua pergi church tu. You are welcome to come also. Orang Kristian kan, orang sekedar, you are welcome to come also. Tak payah tak hari ni lah, hari ni kena bayar. Okay, whatever serious case I have to refer them to clinic, ask them to come on Monday, but I give them free treatment. Belum jumpa lagi doktor Muslim yang begitu. Mungkin ada, saya tak jumpa. Okay, so ini satu contoh yang kita kerja banyak mana pun, duit tu banyak mana pun akan habis juga. Sebab kalau duit kita gaji 1,000 sebulan, kita mungkin naik bas. 3,000 sebulan kita beli Polo 2, katakan kecil. 5,000 sebulan kita tukar beli Toyota Vios. 10,000 sebulan kita tukar beli Volvo. Akhirnya end of the month, the day before the gaji, sama agak gaji kosong. Kita nak kata Volvo lagi bagus, mungkin lah kot, tapi sekali hantar servis RM2,000. Sebelum tu Vios sekali hantar servis RM500. Sebelum tu Pro 2 sekali hantar servis RM200. Pro 2 juga yang okey. Ataupun yang Proton je tu. Okey, kita tengok kadang-kadang kita lihat kita yang mewah-mewah besar-besar ni pergi shopping mall ke apa, parking dalam tak nak parking di tepi je. RM2 sejam tak boleh bayar, pasal duit dah habis. Sebab beli kita mahal. Kita mahal, besar, berat, pakai minyak punya dah banyak. Okay. Bila isi pula tu kena guna RON 97. So we feel that they are having a better life. Kita pun work hard to have BMW. Kawan-kawan saya ada 2 orang pakai BMW 5 Series. At that time dia orang punya warranty 2 years saja. By the time 2 years, 3rd year, 4th year dah jual lah. Apa kan? Banyak sangat rosak, tak boleh nak repair. Itu rosak, ini rosak, itu rosak. The cost of repair so high, jual. Sekarang pakai kereta lain. Itu satu contohnya tu. Okay. So kerja mana-mana pun, duit mana-mana pun akan habis juga. Tapi our time with family, with our children, tengok-tengok dah besar. Dulu orang kecil kan dah besar dah anak aku ni. Kita orang tu. Okay, and also the time that we can spend for the benefit of other people. Kerja-kerja kebajikan apa semua tu. Jadi tu cubalah try to find a good balance. Kalau nak kata setengah orang kerja 8 jam, 10 jam, saya pun kerja 12 jam tu flat macam-macam. Lepas tu pada time pergi balik 3-4 hari je tu. Okay. Tapi saya pun kena make time jugalah. Semua yang tu. Saya tunggu soalan lanjutan boleh? Gila, Ican tanya. Nak tanya tentang dari segi infak. Sebab contohnya kalau dekat Malaysia kita ada EPF dan sebagainya lah. Maknanya kesimpanan hari tua tu insya-Allah ada. Dan juga di sini tak ada. Maknanya if you save lah, banyak adalah simpanan hari tua tu. Kalau tak ada tu tak ada lah. Simpanan hari tua atau emergency dan sebagainya. Pada masa yang sama ada hadis-hadis Nabi. Contohnya Nabi lepas solat bergegas balik ke rumah. Sebabnya apa? Sebab ada duit dinar ke rumah ada yang dia tak sempat distribute lagi. Maknanya dia tak boleh nak tidur lena ataupun selesaikan urusan dia sampai dia memang tak ada simpanan. Dan juga kita juga tahu bahawa rezeki kita ni Allah dah tulis. Maknanya Allah dah angkat dah kolam tu dan the ink has dried out. Jadi walau bagaimanapun kalau kita fikir nanti bila on the other side, bila tua ni macam mana kan, bila tentu lagi orang boleh jaga kita ataupun emergency dan kita juga tak nak hidup orang kata bergantung kepada orang lain walaupun anak kita sendiri apa sebagainya. Jadi bagaimana tu caranya untuk kita approach benda ni dari segi saving versus infak apa sebagainya. Okay. Memang susah sikit bagi yang tak dengar soalan tu. Okay, Brother Fawaz bertanya bagaimana dengan kalau kita nak buat savings untuk hari tua kita,
Tapi berbanding pula on the first case, seseorang tu nak buat simpanan pelaburan untuk hari tuanya bila dah retire ke ataupun apa-apa emergency ke. On the second case, dia berkeyakinan bahawa Allah SWT telah pun menetapkan rezeki masing-masing. Dan contoh daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, apabila saja ada harta apa, baginda terus bersedekahkannya tanpa melengah-lengah. Sampai bila tengah semayang pun Nabi teringat, habis semayang terus bangun pergi ke rumahnya untuk bila sahabat tanya kenapa cepat-cepat ni, oh aku teringat ada harta di rumah yang perlu aku infakkan. Okey, jadi macam mana ni? Kita nak ikut yang kes A ke kes B ke? Dia bergantung kepada kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain orang lain kadarnya. Kalau kadarnya tu betul-betul mantap, betul-betul teguh, okey, dia boleh ikut kes B macam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sendiri. Ya, tapi kalau kita sebagai manusia biasa mungkin iman tu level rendah sikit ke apa ke, tak mengapa jika kita ambil kes A, kita ada simpanan, kita ada sedikit investment apa semua tu untuk kegunaan hari tua ataupun hari emergency. Apa yang tercela ialah kita menimbun-nimbunkannya. Menimbun-nimbunkan harta, dah ada banyak tambah lagi sampai langsung tak mau sedekah, langsung tak nak belanja untuk family ataupun kehidupan sekarang ni. Itu tu yang tercela. So bila dalam kes A tadi dia buat simpanan ala kadar untuk kegunaan hari tua, itu sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang dilarang apa. Tapi kalau nak ikut kes B macam contoh Rasulullah SAW ataupun contoh Abu Bakar yang sedekahkan semua bagi habis licin. Macam satu hadis lain Sahih Bukhari ya, Rasulullah SAW sedang mempersiapkan kelengkapan untuk pergi perang. Nabi tanya siapa-siapa yang nak infak apa, sediakan. Umar Al-Khattab datang, dia bawa setengah harta dia. Dan dia rasa inilah yang terbaik, tak ada orang boleh challenge lah. Saja ini persaingan yang positif. Tapi datang pula Abu Bakar. Abu Umar bawa setengah, Abu Bakar bawa semua. Tak boleh challenge. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk dirimu dan keluargamu? Aku tinggalkan untuk diriku dan keluargaku Allah dan Rasulnya. Itu iman TikTok tu 100%. Okay, so kalau kita sampai tahap tu, okay, tak apa. Okay, saya bawah sikit, tak apa, kita ada simpanan sikit bawah, dibolehkan. Kapten, soalan ni tadi Kapten ada cerita pasal pembagian waktu masa Mungkin Kapten boleh share macam mana kita sebagai seorang lelaki nak mengurus waktu dengan keluarga kita sendiri. Pemandangan Kapten ada keluarga yang besar, bagi share sikit macam mana. Ramai orang nak tahu ni. Selalu dia orang tag saya je. Kapten ada 3 bar, boleh share Kaptennya view pula. Keluarga besar banyak. Keluarga besar. Ramai yang nak tahu Kapten. Speaker tahu Macam nak tambah. Baik on. Okey. Soalan tadi ya, bagaimana kita ataupun bagaimana saya menguruskan masanya tu. Tak ada cara mudah kot. Dia dipanggil time management. Sebab semua orang pun, sama ada jam dia guna jarum ke, guna digital ke, they still have 24 hours. Orang yang banyak buat benda ke, ataupun ada banyak keluarga ke, keluarga kecil ke besar ke, they still have 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Dia bukannya ada 30 hours per day, dia tidak ada 10 days per week, dan dia tidak ada 400 days per year. Tapi apa yang dia boleh buat ialah dia manage dia punya time tu, and apa yang kata very disciplined in managing time tu sendiri. Okay, jangan buat benda-benda yang lama, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Kalau kita kata pagi tu bangun awal. Okay, subuh, katakan di Malaysia 5.50, 5.30 dah bangun. Siap-siap apa semua tu, ambil wuduk apa gitu, baca Quran sementara tunggu azan. Lepas tu pergi balik, mulakan hari awal. Okay, jangan kita tidur subuhnya, okay, waktu tu 7.09. Saya set alarm 7.07, wuduk 1 minit, semayang 1 minit, 7.09. Bukan begitu. Yang kemudiannya masa yang ada, it is orang kita sebut bukannya quantity tapi quality. It is the quality time that we have together. Okay, anak-anak siap-siap nak pergi sekolah, tak apa, kita duduk sama-sama breakfast, kita tengok dia orang siap-siap apa ke, and then they go to school. Okay, saya pula buat urusan saya, isteri saya buat urusan dia. Urusan saya lebih pada mengkaji ke, menulis ke apa ke. Isteri saya untuk kita rumah apa semua tu. Sama, balik lunch, try to have lunch together. Half an hour with family, good enough. And then anak nak buat urusan dia, kita urusan dia, gitu.
Sebab jangan setengah tu yang anak duduk dengan anak tapi habis-habis 3 jam duduk main anak. Waktu sampai tu, kita umat Islam ni bila nak maju lah. Jadi nak lonjak anak, itu dia kerja. At the same time talking, tengok yang Muslim ni banyak volunteer. Kita ni apa saja volunteer, ada anak kita lambung gitu. Okay? Jadi kita apa nak kata, spend time with our family, but quality time and with the proper timing itu, time management itu. Sebab memang kita baca hadis Nabi SAW, Aisyah cerita Nabi ni menjahit sendiri, buat kerja di rumah apa semua tu. Tapi jangan kita baca satu hadis je, kadang-kadang para isteri pun expect suami dia duduk jahit baju, jahit kasut, jahit stokin. Sebab kalau Nabi SAW saya buat itu je, sampai bila Islam tu nak berjalan? Takkan sampai dakwah itu. Maknanya sekali-sekala Nabi ada buat juga kerja-kerja rumah. Tapi most of the time he is outside doing dakwah, doing jihad. Okay, teaching the companions. Right? Kalau asyik kat rumah dia duduk menjahit, okay, sampai bila tak ada hadis sampai pun. Okay, jadi apa nak kata, memang time management dan pembahagiannya tu kita kena sama rata dan berdisiplin. Apa nak kata, benda-benda yang lama tu tengok bola. Saya cukup tak faham kenapa orang tengok bola. Sebelah orang 22 orang kejar bola. Okey, lepas tu kalau pasukan kita yang kita sokong tu kalah, kita punya sedih. Seminggu 3 hari punya down. Padahal katakanlah saya ni penyokong Manchester United katakan. Habis-habis nak sokong. Game 3 pagi, pukul 2 pagi dah bangun. Okay, dah siap dah semua, beli TV besar, cari lagi besar, nak tengok apa semua tu. Setiap pemain hafal nombor apa semua tu. Sokong habis-habisan, jiwa dan raga. Okay. Kemudian katakanlah saya ada masalah, syarikat saya bankrupt, tak ada kerja. Saya pergi jumpa Manchester United minta kerja, dia bagi tak? I am your supporter now. I support you, life and death. From every day, every second, every game, from day one you started until now, I am your supporter. Please help me now, I got problem. Who are you? Go. Team main jauh-jauh. Kita dah sokong, tak kisahlah Chelsea ke, Inter Milan ke, Brazil ke, Selangor ke, Kelantan ke apa, semua pula. Yang kita dah sokong tu bahal. Ini satu contoh lah, kita dah buat benda-benda yang lama tu. Tunggu tengok bola, tak kisah yang EPL ke, Italian League ke, German League ke, Piala Malaysia ke, Piala Harimau ke, apa ke. Beza kalau anak kita yang main. Okay, inter-school rugby ke, inter-school football ke, kita pun pergi bagi sokongan. Sebagai parents, itu tak apa. Anak saya main rugby, saya tahu. Saya pun bila ada cuti apa, pergi tengok. Saya tak faham langsung main rugby tu. Okay, orang tanya anak main position apa? Dia main rugby juga, position pun tak tahu. Okay, pergi bagi sokongan. Tak faham sangat game tu, yang tu lain, itu beza. Sebab as a family kita cuba bagi sokongan. Tapi duk tengok orang-orang tak ada kaitan tu, we spend so much time kat situ. Jadi ini antara benda yang kita boleh kurangkan. Apa lagi? Baca surat khabar. Pagi-pagi bangun, surat khabar wajib. Al-Quran harus. Baca surat khabar tu, bawa letak sebelah tak pasal. Baca this rubbish news je, complete lepas tu. Every day same rubbish. Tapi baca juga. If the news is important enough, everybody will talk about it and you will know it. Surat khabar tu cara dia, dia punya headline depan tu dengan first paragraph dia penting. Dia punya cara orang tulis surat khabar, penulis saya kaji, dia surat khabar tu title dia penting, first paragraph penting dia makin berkurang penting kepentingan itu. Kenapa? Sebab bila tiba-tiba ada news baru yang keluar, dia just cut the last few paragraph, letak news baru. Ada news lagi keluar, dia put that news dan dia potong lagi paragraph. Sebab tu yang kadang-kadang satu news tu asalnya mungkin 10 paragraph, kemudian tinggal 8 dan tinggal 6, pada time print tu tinggal 5 lagi. Sebab dia don't know when the latest news will come out. This news comes out at 8 PM, letak kat situ. Dan satu lagi news keluar 9 PM, letak kat situ. Seorang lagi menteri buat lawak, letak kat situ. Pada time besok pukul 4 pagi nak print, okay, dah cukup dah tu. We cannot be editing. Okay, baca first paragraph tu cukup lama. Baca kat kedai pun boleh ke apa ke. And saya tak baca berita, okay je, tahu juga apa yang happening. Okay, slipper Nabi pun tahu juga.
Ya, jadi banyak benda yang kita boleh kurangkan dalam hal-hal yang lawa ni sebenarnya. Jadi kita betul-betul bermanfaatkan setiap detik tu, ada benda penting yang kita buat. Setiap detik itu. Ya, macam saya datang sini, saya minta kuliah pagi yang tu saya minta rehat. After petang tu saya minta rehat. Rehat tu apa? Rehat sekejap lagi saya buka buku baca. Sebab nak prepare apa nak cakap ni, kita manfaatkan masanya tu. Okay, mungkin ada ingat apa, kata ni tidur. Kita nak kena prepare. Apa yang cakap tu jangan bagi tersasul lah. Baru dan itu pun tadi duk cari-cari lah tu. Sebab ada banyak, semuanya penting dalam buku saya. Cik bunyi kat situ. Tapi at least ada some sort of preparation. Okay, terima kasih. Okay, soalan SMS. Ada 2 SMS. Pertama, soalan tentang rasuah. Bagaimana jika orang beri kita sesuatu dengan tujuan merasuah, tapi kita tidak tahu ataupun tidak perasan, dan kita ambil tapi kerana menganggap sebagai hadiah, dan kita tidak meneruskan urusan dengan orang tersebut. Dia ambil sebab tak tahu niat hadiah. Dia tak tahu rasuah, tak tahu. Dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Alright. Dia mungkin bos lah. Okay, kalau dapat hadiah tak tahu itu kerana rasuah. Okay, sekarang sebelum ni mungkin tak tahu, sekarang ni kena tahu. Bila dia dapat hadiah, kena fikir, ini hadiah ni kenapa ni? Saya ni ketua jawatan, tiba-tiba staff ni tak pernah bagi hadiah, kita bagi hadiah ni kenapa? Hari jadi pula apa kan? Okay, hari jadi ni kenapa nak dapat hadiah? Sebab hari jadi orang yang paling layak dapat hadiah adalah mak kita. Sebab dia bersusah payah melahirkan kita. Kita banyak nak celebrate. Padahal mak yang patut dapat. Pernah terfikir tak yang birthday ni? Kita yang nak celebrate, padahal mak yang melahirkan kita tu separuh mati ke, 3 suku mati ke nak melahirkan kita tu. Kita malah husband ni tak faham sangat. Tahu je lah, susah kan. Tapi yang melalui yang tu, okay, the mothers kat atas tu, mereka yang separuh mati apa nak melahirkan. Okay, mereka pula kan, anak-anak pula yang nak present. Dia orang pula yang kena keluarkan duit mencari present, kena buat party, kena buat kek, apa semua tu dah lah. Lahirkan kena buat semua tu juga. Ya. Okay, jadi back to the question tu. Sekarang ni bila mula dapat hadiah, kita kena fikir-fikir. Ada kaitan tak? Saya ni ketua jawatan, saya ni guru, saya ni orang tu bagi hadiah kenapa? Nak saya pay attention lebih pada anak dia ke apa? Okay, sebelum ni mungkin tak tahu, sekarang ni kita kena ambil tahu. Dan to be on the safer side tak apa. Terima kasih banyak tapi saya tak dapat menerimanya. Kerana bimbang ada syubhat di situ. Okay, tak apa cakap dia terus terang. Kalau ambil bagi kat masjid, berapa duit? Boleh. Tabungan. Sebab bila ambil bagi kat masjid, kita akan terfikirkan dulu ini ada bagi hadiah, nak aku pula dapat bagi masjid dan manfaat juga hadiah itu. Jadi sekarang ni minta tolong, okey lah aku tolonglah dia. Sebab sekarang ni masjid kat kampung aku tu ada jam Rolex. Walaupun kecil je kan. Chandelier lah apa ke. Okay, ni SMS yang kedua. Tentang jual beli, contohnya harga kalau beli cash 800, kalau bayar langsung 4 kali 1000. Jadi macam mana tu hukum dia tu? Okay, MC tambah beli tudung. Bayar cash 400. 800. Bila bayar ansuran 4 bulan jadi 1000. Maknanya every month extra RM50. Itu bagi saya riba tu. Betul ke banker-banker? Boleh. Kalau ikut Nabi boleh ada hadis cerita pasal Nabi perang itu sekarang ni. In fact kalau lama-lama boleh tabulate pun. Maknanya if you pay within 10 months, this is the rate. Asalkan maknanya contohnya kalau kita bayar katalah begitu dalam 12 bulan. Kalau dari segi harga ni, kalau daripada segi harga dan dia diletakkan sebelum pembelian, ini mengikut pandangan ulama dalam finance, boleh berbeza harga cash dan juga harga ansuran, boleh berbeza, dan dikatakan bahawa perbezaan itu boleh sampai berbeza mengikut kadar masa tu. Maknanya contohnya kalau macam bayar dalam kalau katakan bayar dalam 12 bulan, harga dia 1000.
bayar dalam masa 18 bulan harga dia 1,200 dan seterusnya. Asalkan contohnya kalau 12 bulan tu tak dapat bayar contohnya, tak boleh nak increase pula. Tak, maknanya benda tu dah ditetapkan at the outset. Maknanya dia adalah it is a question of penetapan harga, bukannya masuk dalam riba jahiliah atau riba duyun lah. So ada dalil dia, saya akan share dengan semua insya-Allah. Sebab ingat tapi tak berapa nak sure sangat. Tapi better rujuk betul-betul dan kita akan share information. Kalau dia ingat, Noah ingat tak? Tadi Nabi wajib besi. Cuba je harga dia RM1,000. Kalau bayar sekarang, diskaun 40%. Boleh Harga dia RM1,000. If you buy now, I give you discount. Terima kasih saudara Fawaz. Itu memang bidang dia, by the way.